Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Buletin Awani Khas. Kami masih lagi membawakan perkembangan banjir di serata Malaysia dan juga rintihan mangsa yang terjejas. Sejak malam tadi kita saksikan di media sosial, Astro Awani juga bawakan bagaimanakah di beberapa kawasan di Seri Muda Shah Alam sebagai contoh. Kalau semalam di Taman Seri Nanding juga menunjukkan mereka berada di atas bumbung perumahan masing-masing di surau dan sebagainya. Di Seri Muda Shah Alam juga sejak malam tadi kehabisan, terputus bekalan makanan, tanpa makanan dan juga tanpa segala kelengkapan asas dan sebagainya, dan juga meminta pertolongan. Itu kita saksikan bagaimanakah pertolongan ini disalurkan sepanjang hari ini. Dan bukan itu saja, tumpuan kita juga melihat kepada negeri-negeri lain yang turut dilanda bencana banjir di seluruh Malaysia, dan ini yang kami saksikan dan juga kami bawakan sepanjang hari. Sejak beberapa hari yang lepas dan juga wartawan-wartawan kami ke lokasi untuk menyelami sendiri denyut nadi mangsa-mangsa ini dan juga membawa cerita mereka untuk kita paparkan supaya ini menjadi pengajaran bukan sahaja kepada kita rakyat Malaysia, malah juga kepada the power that be, kepada pihak-pihak berkuasa dan sebagainya, untuk memahami ini adalah realiti yang berlaku dan bagaimanakah koordinasi itu amat penting dalam bencana seperti ini dan apa yang kita boleh pelajari untuk kita tambah baik bergerak ke hadapan. Baik, untuk jam ini kita akan memberikan tumpuan lagi untuk melihat kepada perkembangan terkini banjir. Tapi sebelum itu, kalau boleh kita bawakan apa yang kita paparkan di info bencana JKM pada ketika ini. Ini adalah angka jumlah mangsa banjir di seluruh negara di iPad ini, iaitu sebanyak 43,652 mangsa secara keseluruhan di seluruh negara yang terjejas akibat bencana banjir, melibatkan 13,207 jumlah keluarga di 8 buah negeri, 401 jumlah pusat perpindahan sementara dibuka di seluruh negara melibatkan Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan Kuala Lumpur. Sudah pasti selain daripada Selangor, beberapa negeri lain juga turut terjejas teruk. Antaranya di Kelantan kita melihat 47 pusat dibuka, pusat pemindahan sementara dibuka, melibatkan 3,534 mangsa daripada 1,026 keluarga. Dan juga di Terengganu semakin berkurangan, saya kira ada 8 pusat dibuka, dan juga di Pahang adalah yang paling tinggi, iaitu 241 pusat dibuka. Wartawan kami Hakim Rahman pada ketika ini, saya dimaklumkan oleh beliau, berada di pusat pemindahan sementara dan juga cuba mengikuti beberapa mangsa banjir untuk pulang ke rumah untuk melihat keadaan yang mana air telah surut. Namun ada juga dimaklumkan bahawa air Sungai Pahang pada ketika ini semakin meningkat. Ini juga memberikan petanda keadaan semasa situasi banjir di negeri Pahang. Melaka juga 11 pusat pemindahan sementara dibuka, Negeri Sembilan 13 dan Selangor 75 masih lagi tinggi, dan beberapa negeri lain yang mencatatkan pusat pemindahan sementara dibuka pada angka 3, iaitu di Perak dan juga Kuala Lumpur. Baik, untuk mengetahui situasi semasa di Kelantan pada ketika ini, kami ingin bawakan wakil Astro Awani di Kelantan, iaitu Fandi Muhammad, untuk menceritakan dan juga berkongsi bagaimanakah pemerhatian sepanjang hari ini. Fandi, bagaimanakah keadaannya di Kelantan pada pagi ini dan kawasan mana yang terjejas? Bagaimanakah usaha memindahkan mereka dan juga bantuan-bantuan yang disalurkan bukan sahaja oleh pihak berkuasa, malah saya percaya juga NGO juga menghulurkan bantuan, rakyat juga menghulurkan bantuan. Fandi. Baik, terima kasih Najib. Seperti yang kita ketahui, keadaan banjir di Kelantan juga antara negeri yang terjejas berikutan peningkatan paras air sungai utama di negeri ini. Dan untuk makluman Najib, pada hari ini merupakan satu hari yang cukup baik. Matahari sudah mulai menyinari di hampir ke semua kawasan di negeri ini, termasuklah di kawasan pendalaman. Saya juga mengikuti perkembangan di kawasan pendalaman yang menjadi kayu pengukur peningkatan paras air sungai di negeri ini, di mana cuacanya juga baik di sebelah pendalaman Kelantan, termasuk di Gua Musang dan juga Kuala Kerai. Dan setakat jam ini masih lagi 3,000, lebih daripada 3,800 masa banjir yang ditempatkan di 57 buah pusat pemindahan sementara yang membabitkan lebih 1,090 warga. Dan untuk hari ini juga beberapa sungai utama, termasuklah sungai Kelantan di Kuala Kerai, sungai Kelantan di Lebir, di Kuala dan sebagainya juga, walaupun ada di antaranya masih mencatatkan bacaan paras bahaya, namun aliran trennya menurun di sebelah hilir, iaitu di kawasan Tanah Merah, Rantau Panjang dan juga di sebelah Macang serta Jeli. Untuk itu, terdapat juga sedikit peningkatan mangsa banjir di daerah Pasir Mas,
di mana sejak daripada petang semalam dan juga awal hari ini menyaksikan berlaku sedikit pertambahan jumlah mangsa yang dipindahkan di daerah Semas. Begitupun setakat ini Kuala Krai masih lagi mencatatkan jumlah mangsa banjir yang agak tinggi yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara iaitu sekitar lebih ataupun hampir 1,900 orang yang masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Namun saya kira pada hari ini berdasarkan keadaan cuaca yang baik serta matahari yang sudah menyinari bumi Kelantan ini, saya kira kebanyakan mereka yang berada di pusat pemindahan sementara sama ada di Kuala Krai ataupun di Gua Musang, mungkin mereka boleh dibenarkan pulang ataupun dapat melihat keadaan rumah mereka yang dinaiki air. Untuk makluman juga di kawasan pendalaman, khususnya di kawasan penempatan orang asli di Gua Musang, terdapat 52 orang asli dari kawasan penempatan pos Kuala Betis. Mereka ditempatkan di SK Kuala Betis. Terdapat satu ataupun dua pusat pemindahan sementara yang menempatkan masyarakat orang asli yang terjejas berikutan banjir lumpur di kawasan penempatan mereka. Dan untuk makluman Najib dan juga penonton Esrawani, kita tahu apabila berlakunya hujan di kawasan pedalaman, akses masuk ke kawasan pedalaman orang asli tidak boleh dilalui ataupun tidak boleh menggunakan jalan darat di mana pesuang empat roda ataupun lori dan sebagainya tidak boleh masuk dan penempatan mereka sudah dianggap sebagai kawasan yang telah terputus hubungan. Dan sebahagian kecil mereka itu sudah pun ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Sudah pasti pihak Jabatan Kemajuan orang asli, Haliwan orang asli telah pun memberi bantuan dan juga memberi tumpuan kepada komuniti majoriti yang berada di pendalaman Kelantan ini. Dan untuk makluman juga setakat ini Najib, laluan menghubungkan antara Gua Musang, Merapuh dan juga Ipis seterusnya ke Kuala Lumpur, saya dimaklumkan pagi ini masih belum dapat dilalui di mana keadaan air masih lagi menggenangi jalan di kawasan Lipis di Ulu Gali Raub dan juga di Lebuh Raya Karak Bentong di mana sebahagian besar pengusaha ataupun pemandu bas ekspres dari Kota Baru menuju ke Kuala Lumpur mengambil keputusan semalam untuk berhenti dan juga berehat di kawasan hentian rawat dan rehat di Gua Musang. Mereka juga akan mengikuti perkembangan sama ada jalan ataupun laluan untuk menuju ke Kuala Lumpur itu dapat dilalui atau sebaliknya. Mereka juga mengikuti perkembangan tapi setakat jam ini apa yang saya dimaklumkan, laluan masih lagi belum dibuka untuk menuju ke Kuala Lumpur. Untuk makluman juga Najib, tumpuan pada hari ini adalah ke arah daerah Pasir Mas yang kita tahu arah Tau Panjang mungkin akan menyaksikan bilangan mangsa banjir yang dipindahkan meningkat di sebelah tengah hari ataupun petang berikutan aliran sungai daripada sebelah Kuala Krai dan juga Gua Musang telah menuju ke kawasan Ratau Panjang dan juga di Tanah Merah. Dan untuk makluman juga apabila bercakap mengenai pekan Rantau Panjang sudah pasti soal keselamatan turut diberikan keutamaan oleh pihak polis di mana Ratau Panjang merupakan sempadan yang bersebelahan dengan selatan Thailand iaitu Sungai Golok dan juga di Pekan Golok dan juga Takbai di mana apabila seringkali berlakunya limpahan air Sungai Golok ada sebahagian penduduk yang enggan berpindah ataupun enggan keluar daripada rumah bimbang rumah mereka dipecah masuk kerana apabila Sungai Golok melimpah dah pasti akses ataupun laluan antara sempadan itu mudah dibolosi hanya menggunakan bot dan untuk seberang sebelah Thailand atau daripada Thailand untuk menyeberangi ke sebelah Malaysia ini mereka hanya mengambil masa sekitar 5 minit menggunakan bot dan sudah pasti sebahagian besar ataupun sebilangan pada kalangan penduduk yang berada di tepi Sungai Golok itu mereka was-was ataupun khawatir untuk meninggalkan rumah ataupun untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara. Namun begitu, seperti tahun-tahun sebelumnya, pihak polis telah pun memberi jaminan keselamatan bahawa setiap rumah yang ditinggalkan di kawasan Sungai Golok itu akan diawasi melalui pasukan Marine dan juga melalui pasukan gerakan ARM yang berada di pos-pos sekitar tepi Sungai Golok itu. Jadi mereka apabila diarahkan berpindah, walaupun karangan rumah mereka dinaiki air, walaupun mereka sudah lali atau kalis dengan masalah banjir di kawasan tebing Sungai Golok itu, namun soal keselamatan, soal
keutamaan diberikan terhadap nyawa. Jadi mereka perlu berpindah awal, tidak perlu menunggu sehingga keadaan menjadi lebih parah. Untuk itu, soal rumah, soal keselamatan harta benda di rumah itu diserahkan kepada pihak berkuasa yang telah pun memberi jaminan bahawa pemantauan dan juga pemeriksaan akan sentiasa dilakukan di kawasan perairan terutamanya di tebing Sungai Golo itu, Najib. Fandi, kalau boleh diceritakan juga untuk kita memahami kerana apa yang berlaku di Selangor ini adalah ketidaksediaan orang ramai kerana tidak menjangkakan bahawa banjir seperti ini akan berlaku. Di Shah Alam sebagai contoh, malah pihak berkuasa juga tidak menjangkakan ini akan berlaku. Di Kelantan, di negeri Pantai Timur khususnya, persiapan ini memang setiap tahun akan dilakukan oleh penduduk sendiri kerana mereka menjangkakan monsun dan juga musim tengkujuh ini akan membawakan hujan lebih banyak dan juga banjir itu berlaku. Kemungkinan tahap keseriusan banjir itu saja yang berbeza. Bagaimana, apa yang boleh kita belajar daripada Kelantan? Proses pemindahan itu sudah pasti lebih lancar dan sebagainya. Kalau Fandi selaku seorang wartawan yang melihat, bagaimana boleh dikongsikan perkara itu? Sebenarnya saya nak mengimbas sedikit, Najib, berkenaan dengan tragedi ataupun bah bumi yang melanda Kelantan yang begitu buruk dalam sejarah negara sejak tahun 2014 yang menyaksikan ribuan rumah bukan sahaja dinaiki air, namun ribuan rumah menyembah bumi, hanyut di bawah arus yang deras. Ratusan kereta kita tengok bergelipangan di tengah air. Bahkan tempat selamat yang dianggap selamat seluruh ini pun turut dinaiki air. Berdasarkan pengalaman itu, trauma yang masih dialami oleh penduduk di sekitar Kuala Kerai, Tanah Merah, Macan dan juga Rantau Panjang ini, mereka mempelajari bahawa fenomena alam ini tidak boleh dipandang ringan. Fenomena alam dan perubahan cuaca ini tidak boleh dianggap sebagai suatu pesta ataupun kehadiran banjir itu boleh dianggap sebagai suatu pesta kerana air yang datang itu tidak dapat diramal ataupun tidak dapat dijangkakan. Kadang-kadang air yang datang itu membawa lumpur, membawa kayu balak dan sebagainya yang boleh mengundang bahaya kepada segi-segi keluarga. Belajar daripada pengalaman itu, Najib, rakyat Kelantan lepas tahun 2014, 2015, apabila masuk saja musim tengkujuh, terutamanya menjelang Oktober, sehinggalah Januari ataupun sehinggalah Februari, mereka telah bersiap sedia awal. Di mana sekiranya dokumen penting, kenderaan misalnya, binatang ternakan khasnya, mereka telah menyiapkan terlebih dahulu, lebih awal, mereka memindahkan barangan berharga itu, ternakan mereka di tempat yang selamat. Dan apabila berlakunya taburan hujan, keadaan hujan yang berlarutan melebihi sehari, mereka juga berkemas, bersiap membawa sanak saudara ataupun ahli keluarga mereka berpindah. Sama ada menempatkan sementara di rumah sanak saudara ataupun rakan mereka sebelum pusat pemindahan dibuka. Ini yang dapat saya perhatikan bahawa mereka sebenarnya sudah belajar. Mereka sebenarnya sudah mengambil pengalaman yang lepas itu sebagai satu petunjuk ataupun satu iktibar buat mereka. Namun apabila menyentuh mengenai situasi banjir ini, saya masih lagi dalam sehari dua ini berdepan dengan masalah komunikasi di mana perkara komunikasi ataupun jaringan internet ataupun akses untuk internet di kawasan luar Kota Baru ini sebelum ini sememangnya diberikan perhatian oleh pihak berkuasa, namun apa yang berlaku dalam sehari dua ini termasuklah di kawasan Kuala Kerai, di kawasan Rantau Panjang, akses internetnya masih lagi lemah. Dan untuk itu mungkinlah kita merasakan sekiranya di masa-masa yang akan datang soal komunikasi merupakan soal pertama ataupun perkara asas yang perlu diberi perhatian kerana jika tiada komunikasi maka susah atau sukar untuk pihak berkuasa menentukan atau mengetahui keadaan tempat untuk dimasuki, berapa keluarga di kawasan tersebut, kampung mana yang boleh dilalui, kampung mana yang tidak dapat dilalui, makanan apa, bentuk bantuan makanan apa yang diperlukan, berapa ramai bayi di situ, berapa ramai golongan wanita yang berada di situ. Itu yang penting. Jadi perkara tersebut perlu diwawarkan ataupun dibuat maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi soal komunikasi ini perlu diberikan perhatian yang khusus kerana kita tahu sekiranya komunikasi itu lemah di kawasan luar bandar ini, ianya bukan saja menyukarkan pihak masa banjir itu sendiri, sebaliknya pihak berkuasa dan juga komuniti masyarakat untuk menentukan gerak kerja dan juga hala tuju mereka untuk menyelamatkan masa banjir dan juga mengakseskan bantuan khususnya bantuan makanan pada mangsa banjir. Ini yang saya dapat perhatikan, soal komunikasi perlu diberi perhatian dan juga gerak kerja
walaupun kita tahu pada masa ini merupakan masih lagi berada dalam situasi COVID-19, soal bantuan NGO, mereka yang ingin menghulurkan bantuan sukarelawan yang ingin membantu itu, mereka perlu melaporkan kepada pejabat daerah masing-masing, kerana SOP itu yang ditetapkan kerana tidak mahu berlakunya ketidakpenjarakan fizikal di kawasan bantuan itu, di kawasan pusat pemindahan itu, tidak mahu secara berombongan, berjemaah datang untuk menghulurkan bantuan, kerana walaupun kita tahu ramai masa banjir yang memerlukan bantuan, namun pada asasnya mereka yang berada di tempat yang berisiko, kebiasaannya mereka telah menyediakan bekalan makanan terlebih awal. Mereka tahu 7 akan datang, banjir akan melanda. Mereka telah memperlengkapkan ataupun menambah bekalan makanan mereka untuk simpanan ahli keluarga. Walaupun ada bantuan yang dihulurkan, disambut baik, namun soal SOP juga perlu diberikan perhatian yang khusus pada era ataupun semasa pandemik COVID-19 ini, Najib.